Saya nak tukar je ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati kelas kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membuka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Akil Fikri, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alina mitawajjur alaina min Allahumma fa'alina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru. Tajuk baru iaitu muka surat 214. Okey. Sebelum tu boleh bersedia dengan buku teks, buku tulis, alatan tulis, okey. Catat apa yang Ustaz ajar selepas ini. Okey, catat, tulis apa yang Ustaz akan ajar lepas ini. Tulis supaya kita tak lupa, catat. Okey, catat. Dan boleh buat rujukan nanti jika exam kan. Okey. Surat 214. Adabus safar. Adabus safar. Okey. Okey, boleh nampak semua skrin? Boleh. Okey, baik. Semua semangat nampak Okey. Semangat nak belajar, insya-Allah. Babul akhlak wa tasawuf. Okey, akhlak dan tasawuf. Okey. Sebelum tu apa yang awak faham tentang, bagi tahu dulu Akil Arwiji. Apa nama Akil Arwiji? Akil? Saya Ustaz. Nama penuh Akil apa? Akil? Nama penuh saya Muhammad Akil Fahim Arsyid. Akil? Muhammad Akil Fahim. Akil Fahim. Okey, kan kita biasa-biasalah. Kita sesi jawab-jawab je. Tak apa, kalau salah tak apa. Kita sambil jawab kan. Baru Ustaz putus. Okey, dah okey tak sekarang? Suara Ustaz putus-putus. Okey. Sekarang putus-putus lagi tak? Dah okey sikit. Okey. Okey. Kalau putus-putus lagi bagi tahu. Okey, Akil Fahim. Okey.
Apa yang Akil Fahim merasa musafir? Musafir tu apa? Hmm. Musafir. Bermusafir macam dia buat travelling. Betul. Okey. Musafir tu travel lah. Okey, travel. Okey. Musafir ada dua maksud. Maksudnya satunya dari segi bagus, Akil Fahim, dari segi apa? Tersuratnya adalah travel lah, kan? Dari segi tersiratnya musafir macam kita musafir ataupun lebih kurang hijrah. Kalau maksudnya kita daripada baik kepada lebih baik. Tapi itu tersiratlah. Tapi yang nak cakap dekat sini adalah travel ni. Travel yang musafir travel ni, okey. Okey. Muka surat yang 214 tu, okey, kita tengok dulu mi'yarut ta'allumi. Mi'yarut ta'allumi, apa yang awak akan dapat, apa yang kamu semua akan dapat bila habis pelajaran ni ataupun standard pembelajaran dia. Okey. Yang pertama, ini sangat penting sebab supaya kita tahu objektif kita belajar, apa yang kita nak capai, kan? Apa yang kita nak belajar. Tu pentingnya plan. Plan maksudnya kita plan supaya kita tahu arah tuju kita. Okey? Okey, kita tengok. Mi'yarut ta'allumi nombor 1, zikrut ta'arif safar fil Islam. Nanti kita akan tengok dari segi Islam macam mana ta'rif dia. Definisi ta'rif tu samalah. Okey. Zikrut dalilin naqli and adabus safar. Apa dia dalil naqli? Dalil naqli tahu semua? Tahu. Dalil naqli adalah dalil daripada Al-Quran. Al-Quran dan hadis, kan? Dan ada perbahasan juga, ada lebih lagi, tapi kita beritahu dulu Al-Quran dan hadis. Okey, dalil naqli Al-Quran dan hadis. Manakala dalil akli adalah dalil daripada akal fikiran atau logik akal. Okey. Yang ketiga, bayan adabul muslim inda safar. Apakah adab-adab? Safar nak travel pun ada adab, kan? Ada adab. Seterusnya, nombor 4, taudih adabu rukubul hafilah. Menerangkan adab-adab menaiki kenderaan, kan? Kalau nak pergi travel, mestilah ada kenderaan, kan? Kita nak pergi dengan apa? Dengan motor ke? Dengan kereta ke? Dengan kapal terbang ke? Ada kenderaan hafilah. Kenderaan. Seterusnya, syarhu fawaid safar. Apakah faedah safar? Apakah faedah bermusafir? Okey. Dan seterusnya, doa inda safar. Kita sebagai orang Islam, doa adalah senjata bagi orang Islam. Nak buat apa pun ada doa dia, kan? Kalau beli buku Hisnul Muslim tu, perisai Muslim yang kecil tu, dia ada himpunan doa-doa daripada hadis-hadis sahih, kan? Doa nak pakai baju pun ada, kan? Doa nak bermusafir, doa nak naik kenderaan, doa nak masuk tandas, semua ada. Doa keluar tandas, semua ada. Semua Nabi ajarkan. Apa doa lepas keluar tandas? Kalau masuk tandas, kamu semua dah tahu. Pendek je kalau keluar tandas ni. Ghufranak. Macam-macam tu je. Bila keluar tandas. Okey. Catat, okey. Apa yang Ustaz bagi tahu ni, catat. Tulis. Dalam buku, tulis. Okey. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, boleh tengoklah. Muka surat yang ke-215, dekat buku teks kamu, muka surat 215. Okey, Ustaz buat macam ni, slide ni supaya bagi mudah nampak sikit, kan? Kalau apa?
kalau Ustaz buat buku teks tu boleh juga, tetapi mungkin dia kurang jelas. Okey. Okey, seterusnya. Ta'rifus safari fil Islam. Ad-darsul awal, pelajaran 1. Adabus safar, iaitu adab bermusafir. Okey, mari kita tengok. Sama-sama itu boleh catat maksud dia, okey? Maksud dia, dan kamu boleh tengok. Boleh tengok dalam slide Ustaz ni maksud dia, dan boleh ulang kaji. Okey. Ta'rifus safar fil Islam. Maksud dia apa? Definisi bermusafir di dalam Islam. Okey, lughatan. Lughatan dari sudut bahasa, qat'ul masafah. Qat'ul masafat iaitu mengharungi perjalanan jauh. Mengharungi perjalanan jauh. Macam Akil kata tadilah, travel kan. Dan lawannya adalah hadar. Hadar ni dia tetaplah, dia stay. Diddul tu maksudnya berlawanan kan. Perkataan berlawanan. Wal jam'u asfar, dan jamaknya pula adalah asfar. Kalau singular kan, safar, dan kalau plural dia asfar, jamak, samalah. Dari sudut istilahan, qat'ul masafati bin niyati safar, iaitu perjalanan jauh dengan niat bermusafir. Niat tu apa? Niat tu azam. Okey, niat tu azam. Sahaja aku solat 5 waktu, solat fardu zuhur 4 rakaat kepada Allah Taala, azam. Azam tu, niat tu dalam hati. Azam maknanya kita azam betul-betul, kita nak solat sungguh-sungguh, kita nak solat betul-betul kan. Dan kalau nak bermusafir, saja aku bermusafir ini adalah kerana Allah Taala untuk mencari ilmu. Contoh nak pergi asrama kan, musafir jauh, nak datang sekolah kan. Saja aku bermusafir nak cari ilmu ni kerana Allah Taala kan. Itu niat tu azam dalam hati kita, dalam hati. Okay? Dapat pahala, banyaknya pahala kan. Bermusafir ni mencari ilmu, banyaknya pahala. Allah. Okey. Seterusnya, dah boleh Ustaz pergi ke slide seterusnya? Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya, ad-dalilul naqli ala adabis safar. Ala adabis safar, itu dalil naqli daripada Al-Quran dan hadis tadilah. Dalil naqli. Okey, kita tengok. An-nazaru wal-i'tibaru fi ala'illahi subhanahu wa ta'ala wa diqqati sun'i. Memerhati dan mengambil pengajaran pada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketelitian ciptaannya. Masya Allah kan, kalau kita mestilah pernah kan, kita naik kapal terbang ke kan, kita naik, kita tengok tinggi kan, tengok dekat bawah kan, betapa cantiknya kan Allah cipta alam ni kan, betapa cantiknya bila kita tengok. Tersusun saja kan, pokok-pokok sangat cantik bila kita tengok. Dalam ni dah ramai ke yang pernah pergi luar negara? Afif pernah pergi luar negara, Afif? Afif Aiman, Ya, Ustaz. pernah pergi luar negara? Sekali je. Kali dekat mana? Saya tak ingat berapa kali, tapi Turki pernah masuk ah. Oh, Turki. Dah lama ke? Dah lama. Lama dah. Okey. Kan travel ni sangatlah
Best kan? Okey, terima kasih Afif. Bermusafir. Kita boleh tengok macam mana budaya dia berbeza dengan orang kita kan. Berbeza. Macam Ustaz pernah pergi luar negara kan, Mekah kan. Orang-orang Malaysia ni sangat baiklah, nama orang Malaysia ni sangat baik dekat Mekah tu. Dikenali dengan sebagai orang yang lembut. Lembut maksud bukan lembut mondam, bukan, dia sopan santun. Ustaz pernah tengok depan pengalaman Ustaz sendiri kan, masa dekat airport kan, dekat Jeddah kan, bila orang Melayu kan nak masuk airport tu, orang Arab lah yang jaga kan, orang Arab jaga, dia sopan. Dia sopan, tapi bila ya orang Arab dia terus berubah dia jadi kasar layanan dia tu. Mungkin orang Arab ni budaya dia kan, budaya kasar sikit. Okey, bukanlah semua tapi budaya dia. Okey. Lepas tu pun Ustaz pergi dah Mekah Madinah kan, itu lagilah memang orang yang dah lembut dah. Kalau tempat lain tu, kalau Mesir lagilah kasar orang dia kan. Okey, seterusnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, والذي جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di setiap penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Okey, maksudnya kalau ada peluang travel lah. Okey, sekarang tak boleh, mungkin insya-Allah selepas nanti kan, insya-Allah dipermudahkan, supaya doa dipermudahkan kan semua, supaya kita dapat travel nanti. Dan bila kita travel tu, kita niat kerana Allah, kita dapat pahala. Dan kita travel tu bukanlah kita travel sahaja. Kita travel, kita tengok apa, macam mana keadaan dekat lain. Kalaulah Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah tak di luar negara pun kan, dalam Malaysia pun dah banyak tempat-tempat cantik kan. Pergi bermusafir, membuka minda kita. Okey. Tengok dalam ayat Al-Quran sendiri, maka berjalanlah di setiap penjurunya, famshu fi manakibiha kan. Dalam Al-Quran sendiri pun anjurkan musafir kan, musafir untuk tujuan yang baik-baiklah kan. Tujuan yang baik-baik, jangan musafir untuk tujuan yang jahat, tujuan yang tak eloklah jadi dia. Dan jangan tujuan tak elok, Allahumma salli Muhammad, lepas tu niat kerana Allah, tu lagilah pertama dosa. Okey, seterusnya. Ta'yinul amiri fi safar idza kanu thalatha fa akthar. Maksudnya melantik ketua dalam perjalanan jauh apabila bilangannya 3 orang atau lebih. Awak nak keluar dengan kawan-kawan awak ni, lebih 3 orang nak pergi pasar, lantik seorang ketua. Maksudnya leader, kena ada in case apa-apa ada leader kan, ada leader supaya kita dapat rujuk kan. Contoh kan, kalau keluar dengan family tu, tentulah kan ayah kita sebagai leader, ketua kan. Ini berdasarkan hadis Nabi. Okey, hadis Nabi kita tengok dekat bawah tu. Dekat buku 215 pun ada, dekat slide ustaz ni pun ada. Boleh catat, okey, apa yang ustaz beritahu ni. An Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin
falyu'maru ahadahum. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila keluar bermusafir 3 orang, maka hendaklah salah seorang daripada kamu menjadi ketua. Hadis riwayat Abu Dawud. Mesti ada sebab kenapa Nabi kata macam tu. Kan? Supaya menyenangkanlah. Tak adalah bergaduh nanti. Kena ikut ketua. Ketua nak decide gimana. Kan? Apabila 3 atau lebih lah. Kan? 3 atau lebih. Kalau keluar seorang-seorang, kitalah leader diri kita, ketua. Okey, seterusnya muka surat yang satunya 216. 216. Adabul muslim inda safar. Adab seorang muslim ketika bermusafir. Wa min adabil muslim allati yanbaghi lahu an yattahalla biha fi safar ma yali. Antara seorang muslim yang perlu ada ketika antara adab saya tinggal kan ketika bermusafir adalah seperti berikut. Antara adab. Yes. Adab. Sekat-sekat lagi tak suara Ustaz? Tak. Okay. Antara adab seorang muslim yang perlu adalah kan ketika bermusafir adalah seperti berikut. Kita tengok apa dia ni. Apa dia yang perlu ada. Yastajirullah subhanahu wa ta'ala fi waqti warrahah warrafiq wajhati tariq an kathurat turuq. Beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi pilihan terbaik tentang waktu bermusafir, berehat, teman seperjalanan dan arah jalan jika banyak jalannya. Kan? Contoh kita nak balik kampung. Solat 2 rakaat kan, supaya Allah beri petunjuk. Kan kalau kita nak balik kampung, kita pilih kan masa bila kita nak balik, waktu pagi ke malam kan, nak naik apa, kita nak lalu jalan mana. Ada banyak jalan kalau nak lalu kan. Dan sunnah juga kalau kita pergi ke suatu tempat kan, kita lalu jalan balik tu, kita lalu jalan lain berbanding dengan jalan yang kita pergi ke suatu tempat tu. Contohnya kita nak pergi A ke B kan, kita pergi A ke B dan sunnahnya daripada B kita nak balik ke A, balik kita lalu jalan lain. Tapi kalau nak lalu jalan sama pun tak masalah kan. Cuma sunnahnya macam tu. Okay, istikharah lah, memohon pandangan, memohon supaya Allah memberi pandangan pada kita. Tapi janganlah pula tunggu kenapa dia tak sampai lagi, tak sampai lagi orang cakap Muhammad tak sampai apa pilihan tu yang mana kan. Dan istikharah ni, okey, kalau Ustaz masuk sikit kepada istikharah lah, contohnya apalah, nilai sikit tajuk. Contohnya istikharah jodoh ke apa kan. Istikharah nak pilih you mana nanti untuk sambung belajar. Contoh, kita solat. Istikharah ni bila ada pilihan. Kalau dah tak ada pilihan, buatlah
yang tak ada pilihan tu. Tetapi kalau ada pilihan, contohnya nak sambung bidang apa lepas ni, contoh kan nak pergi you mana, ada ada pilihan 2 atau lebih. Nak pilih jodoh contoh kan. Dan istikharah tu tak semestinya datang melalui mimpi kan. Syaitan juga boleh masuk mimpi kita kan. Dan kita solat istikharah dan kita yakin apa yang berlaku itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Sebab kita solat istikharah, kita meminta Allah tunjukkan kita jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik. Okey. Nak rehat dekat mana, arah mana, boleh pilih kan. Contoh kalau nak musafir. InsyaAllah sikit masa lagi kita kan, semoga cepat-cepat hilang COVID kan. Kita sihat-sihat semua. Okey, seterusnya. Wa yastashiru fi dhalik ahlul hibrah wassalah. Juga meminta nasihat tentang perkara tersebut pada orang yang berpengalaman dan baik. Memanglah kan, kita tanyalah orang yang tahu jalan kan, yang lebih tahu. Kalau sekarang tanya dekat Maps kan, tanya dekat Maps tunjuk jalan kita yang elok kan. Kadang-kadang Maps pun dia Ustaz pernah terkena, dia bagi lalu jalan yang ada highway supaya kita bayar tol. Pernah juga terkena, walaupun ada jalan yang dekat, yang tak perlu tol. Tahulah macam mana jadi macam tu. Okey, seterusnya. An yudhi'a ahlah wa aqaribah wa ashabu bidu'a astaudi'ukumullah alladhi la tadayya'u wada'i'uh. Mengucap selamat tinggal kepada keluarga, kaum kerabat dan sahabat dengan doa, aku serahkan kamu kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan simpanannya. Kan, doa ini sangat dianjurkan dalam Islam. Macam Ustaz kata tadi, semua ada doa kan, nak pakai baju ada doa kan. Dan setiap apa-apa pun kita buat, kita ucap bismillah kan. Kalau nak makan memanglah ada hadis kan, hadis sahih, bismillah lepas tu makan kan. Okay, seterusnya, tadi nombor 1. Ini adab ketika musafir 1. Yang bawah ni 2 ya. Bawah ni 2. 1 jam. Tetap 1 ya Ustaz. 1. Yang ni baru 2. Okey. Yang ni baru 2. Dekat muka surat 216. Okey. An yudhi'a ala wa Ustaz dah baca. Okey, dekat 2. Seterusnya 3. Yustahabbu lahu an yakhruja lis-safar yawmal khamis min awalin nahar li fi'lih sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan seseorang yang ingin bermusafir itu keluar pada hari Khamis bermula pada waktu pagi kerana mengikut perbuatan baginda. Ini sunnah kan. Tak adalah kalau nak keluar hari lain tak boleh pula, tak ada, tetapi sunnah keluar hari Khamis pada awal pagi berdasarkan perbuatan baginda Rasulullah SAW. Kalau Ustaz sebut Rasulullah SAW, kamu semua kena sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada semua kan. Takut je Ustaz cakap seorang-seorang. Okey, nombor 4.
ayyuksira min du'a is-safar fa innahu uriyu bi an tujaba da'watuh. Memperbanyakkan, ayyuksira, memperbanyakkan doa fi safar, ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan, fa'innahu, kerana huriyu, kerana waktu tersebut, bi an tujaba da'watuh, kerana waktu tersebut diperkenankan doanya, kan? Doa orang yang bermusafir adalah salah satu doa yang mustajab, kan? Ada ciri-ciri apa doa yang mustajab? Doa ketika hujan, kan? Doa kedua ibu bapa, dan bermusafir juga adalah termasuk di dalam antara doa-doa yang mustajab. Doa di multazam, di pintu Kaabah, kan? Antara doa yang mustajab. Dan safar, perjalanan. Maksudnya kalau awak tengah dalam perjalanan, kan? Tengah dalam perjalanan, contoh nanti kena balik asrama dah, contoh. Kena balik dah asrama, dalam perjalanan tu daripada rumah doa dah. Doa apa yang awak nak, kan? Doa yang baik-baiklah, jangan doa yang tak baik pula. Doa yang tak baik dosa, kan? Doa yang baik-baik, kan? Doa supaya mudah apa, masuk pelajaran, mudah menerima pelajaran, kan? Dan sebagainya. Doakan kedua ibu bapa kita, okey? Jangan tinggal doa kedua ibu bapa kita. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan juga lupa doakan ustaz, okey, supaya ustaz murah rezeki dan sihat. Amin. Okey, seterusnya. Nombor 5. Ayyuqima as-salah tatawwu ala markubi. Melakukan solat sunat di atas kenderaan. Kan solat ni fleksibel, nak katanya. Janji kamu solat dalam kenderaan pun boleh solat. Masuk orang perang pun boleh solat. Kalau sakit kaki pun boleh solat, kan? Kalau sakit boleh solat duduk. Kalau tak boleh duduk, boleh solat baring. Dan kalau tak boleh, dah badan tak boleh buat apa-apa, boleh solat juga. Solat dengan mata je. Isyarat mata pun boleh. Tapi kalau kita dah sihat, kalau kita dah sihat, tak bolehlah, kan? Ini adalah rukhsah bagi mereka yang tak mampu, tapi solat. Tetapi kena solat. Dalam kapal terbang pun boleh solat, kan? Boleh solat dalam kenderaan, walaupun tak tahu kiblat dekat mana kapal terbang ni, boleh solat, kan? Duduk solat je lah. Solat. Dan di mana kapal terbang tu gerak, situlah kiblat dia, kan? Okey, seterusnya. An yata'ajjala fil audati wa la yutila al-muktu fi safar li ghairi hajah. Bersegera ketika pulang dan tidak memanjangkan tinggal dalam perjalanan jika tidak memerlukan. Bersegera pulang kalau dah tak ada apa-apa lagi, tak ada apa nak buat, kan? Sebab kita ada tujuan kita, kan? Nak pergi ke mana pula, biar tak ada tujuan.